Baik, kita berada di 3 Rabiul Akhir 1445 Hijrah bersamaan dengan 18 Oktober 2023 Masihi. Bulan lalu di Rabiul Awal pasti kita ni sama-sama memperingati akan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan mengambil teladan daripada sirah dan juga panduan daripada Rasulullah tersebut. Namun juga bila kita melihat akan cara untuk kita memperbaiki kehidupan kita, pastinya kita akan melihat daripada siapa yang mendidik kita ni dan pasti akan melihat tujuan kita ni di akhirat kelak untuk mencapai syurga yang diidam-idamkan ya. Dan tajuk kita di pembangunan masyarakat untuk hari ini cukup menarik ya. Betul sekali. Dan juga jika kita imbas kembali pada bulan September yang lalu, 23 September merupakan hari yang sering kita dinantikan, merupakan hari sambutan Hari Guru lah ya. Jadi sering kalau Tani tanyakan, Tani ajukan juga pada tetamu-tetamu kita yang kita jemput ke Rampai Pagi ini, siapakah guru pertama kita ni? Ramai menjawab adalah kedua ibu bapa ya. Betul. Dan yang terutama sekali pada ibu kita ni. Dan ini ada berkesinambungan dengan tajuk kita ni pada pagi ini, iaitu syurgaku di syurga. Dan seperti yang telah pun kami nyatakan di awal pertemuan kita tadi, Auda, tetamu kita pada pagi ini iaitu bersama dengan seorang pegawai kaunseling iaitu Tuan Hafiz bin Haji Kifli yang akan menjelaskan ataupun memberi pencerahan mengenai dengan tajuk yang kita bawakan ini. Baik, segera kita kenalkan ataupun kita bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Ya, selamat datang kita ucapkan ke Rampai Pagi. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, saya serahkan dulu bersama dengan rakan saya Muhammad. Silakan awak. Baik, tajuk kita pada hari ini cukup menarik Tuan. Ianya memang mungkin ada kaitannya apa yang kami kongsikan tadi ya, secara pembukaan kami. Jadi kita terus surahkan bersama dengan Tuan sebagai pembukaan tajuk kita. Apa yang dimaksudkan oleh tajuk kita pada hari ini Tuan? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penyampai, kru di studio dan para penonton di rumah. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat bertuah bagi saya untuk membincangkan topik saya yang bertajuk Syurgaku di Syurga. Barangkali sebelum saya memulakan topik saya hari ini, saya ingin bertanyakan kepada Tuan Dula, apakah satu ayat yang mempunyai 6 patah perkataan dan ada mengandungi perkataan syurga? Pada siapa ni? Saya ataupun rakan saya? Siapa saja boleh menjawab. Silakan Amar. 6. Sering selalu kita didengarlah di sekolah. Oleh indung kita ni pun malar bercakap ni. Ayat 6 ya. 6 and ada the word syurga dalam ayat itu. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Betul sekali Tuan. 10 markah. Jangan percaya, berilahkan penerbit kita. Mereka membantu kita sebetulnya. Itu rahsianya. Baik. Syurgaku di syurga di bawah tapak kaki syurga ibu. Di bawah telapak kaki ibu. Jadinya itu yang related to my topik hari ini lah. Pertama, syurgaku di dalam konteks ini adalah seorang ibu. Betul. Istilah ibu secara lazimnya bermaksud seorang perempuan yang melahirkan, menjaga dan membesarkan seseorang itu. Walau bagaimanapun saya faham setengah orang definisi ibu itu berlainan. Kedua, di syurga bermaksud bukan di muka bumi. Jadi kalau ditamukan syurgaku di syurga bermaksud apabila seorang ibu itu tidak lagi ada berada di muka bumi. Jadi mungkin dapat dijelaskan juga ya, tadi sudah baik di awal orang mukaddimah yang telah pun Tuan bawakan ini, dan kita ingin mengetahui apakah sebetulnya Tuan, menurut Tuan secara pribadi keistimewaan seorang ibu ini. Kalau saya akan bercerita tentang seorang ibu ni mungkin sampai esok pun dah siap. Betul. Sebab seorang ibu ni ialah seorang insan yang sangat istimewa. Seorang ibu ni yang mengandungkan anaknya selama 9 bulan. Seorang ibu berhempas pulas bertarung nyawanya bagi melahirkan anaknya. Seorang ibu mengorbankan tenaga dan masanya bagi membesarkan anaknya. Dari umur bayi hinggalah kita ni dewasanya orang. And dari damit sampai kebesaran tu kasih sayang seorang ibu ni yang dah berubah. Sama saja sayangnya. Tapi persoalannya sesudah ibu kita ni mencapai umur 60 tahun ke atas berstatus warga emas. Soalannya adakah kita ni sebagai anak sudah menjalankan peranan kita ni sebagai anak yang berbakti dan menjaga ibunya tu.
Ya. Baik, itulah ya, bila kita melihat dengan adanya keistimewaan perkenaan tanpa kita ni sedari Tuan ya, dan juga Auda, di mana zaman akan terus berubah. Akan tetapi satu konsep-konsep berkenaan seperti tanggungjawab seorang anak, tanggungjawab seorang ibu, tanggungjawab seorang lelaki ataupun bapa dan juga sebagainya, itu akan tetap jua sama. Jadi mungkin dalam konteks dalam zaman sekarang ini, bagaimana untuk kita ni berbakti kepada seorang ibu bila sudah pun mencapai pada umur yang telah pun dinyatakan sebagai warga emas ini, Tuan? Okay, secara pribadinya 2 bulan yang lepas saya baru mencapai 30 tahun. Dapat sudah saya rasakan ada bezanya di awal 20 tahun sama sekarang ni. Kalau dulu dapat lagi pukul 12 apa tu boleh stay up late apa. Tapi sekarang ni pukul 11 apa mengantuk dia sudah. And badan pun ada sangat-sangat. Jadinya kita ni imagine tadi bayangkan kalau ibu kita ni tu ia mencapai 60 tahun ke atas. Memang keadaannya tidak sama dengan masanya muda. Ada limitasi dari segi fizikalnya, ada kebergantungan lah terhadap orang lain atau and then trend masa ni ada anak yang tinggal bersama ibunya, ada juga yang tinggal alia-alia. Difahami seperti yang Tuan cakap tadi, ada perubahan trend atau masa ni ada komitmen pelajaran, komitmen pekerjaan, komitmen keluarga, ada yang sudah berkahwin, jadi ia dapat ia tinggal bersama ibunya tu. Tetapi itu bukanlah satu alasan bagi seorang anak tu untuk mengabaikan ibunya. Kalau kita ni bercakap sama ibu kita ni, kalau boleh kita ni cakap secara lemah lembut, jangan kita ni meninggikan suara. Pasalnya saya faham warga emas ni mereka ni endang sanang sensitif, sanang merajuk. Jadi kita ni sebagai anak janganlah kita ni ngambil hati lah kalau indong kita ni tu orang ni mau mendengar cakap kita ni marah-marah ya apa. Memang diorang endang catulah secara lazimnya warga masanya. And then masa ni teknologi sangat canggih. Betul. Walaupun tadi dah tinggal serumah, boleh tadi video call. Betul. Boleh kita ni mau WhatsApp bersama apa ni indong kita ni tu tanya apa kabar kita apa kabar kita pak macam tu. Okey. And then lagi satu, kebanyakannya masa ni ada yang malu untuk membawa ibunya tu berjalan. Nya macam payah lagi nya macam tu. Paksa dituntun lagi apa, malu punya macam tu. Tapi kalau kita ni bayangkan masa kita ni kecil tadi pun kerana surong pakai stroller, tadi pun menangis-nangis apa di kedai. Betul. Jadi mengapa kita ni kan rasa malu, sedangkan ibu kita ni dulu indah rasa malu kerana arah kita ni. Betul. Jadi kita ni hargailah masa kita ni tu bersama ibu kita ni. Ya, sering juga kita dengar ya Tuan ya, ataupun mungkin kita sering terbaca pada media sosial yang dikongsikan, kita ni sebagai manusia ataupun insan ini semakin hari semakin dewasa. Kadang-kadang kita ni terlupa, kita ni dewasa, kita ni terlupa bahawa seiring dengan kedewasaan kita ni itu, ibu ataupun ayah kita ni sudah semakin menua. Ya, mereka sudah semakin menua dan banyak kekurangan seperti yang Tuan nyatakan tadi. Dan perkara tersebut kadang-kadang itulah yang sering terlepas pandang bagi kita ni sebagai insan yang baru merasakan dewasa ini. Kalau menurut Tuan sendiri, bagaimana kita ni harus mengawal perasaan kita ni ataupun orang mengimbangi perasaan kita ni apabila ibu kita ni sudah tiada ataupun sudah dalam keadaan yang sangat tua? Macam mana tu Tuan? Soalan itu amat baik sekali, amat bagus untuk hari ini. Tapi sebelum itu boleh saya membuat sedikit aktiviti bersama Tuan? Ya, boleh. Boleh Okay. Ini tapi bukan berlakon ya? Bukan berlakon. Bukan lakonan. So ini barang saya pinjamkan arah Tuan. Pada saya. Pada saya. Okay, boleh saya ambil gambar dengan boleh saya ambil gambar bis kita? Boleh. Boleh. RM2. Okey. Bersama barang itulah. Ya. Okay. 1, 2, 3. Ya. Benar ke tak? Dambil benar-benar. Bandar gambar. Okay. Ini kembalikan pada saya. Ya, okey. Okey. So, ini saya ambil balik barang itu. Saya nak akan balik minjamkan lagi arah Tuan lah. Jadi apa based on activity tadi itu apa saja yang bis kita dapat kalau sudah saya ambil barang itu apa yang saja tinggal? Kenangan ya biasanya. Kenangan. Kenangan melalui apa tadi? Kenangan pikiran kita ni, pikiran kenangan kita ni dan juga daripada
telefon bimbit tadi. Dan juga daripada telefon bimbit yang saya gambar tadi. Ya, betul. Jadi tuan dan puan, tuan bayangkan objek itu adalah ibu kita ni ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ibu kita ni hanyalah pinjaman Allah Taala. Kembalinya ibu kepada ilahi bermaksud Dani dia lagi dapat melihat. Ibu kita nyata kalau sudah kembali ke rahmatullah seperti yang contoh tadi itulah. Ya, seperti dipinjamkan ya kepada kita ya. Tapi hanya yang tinggal adalah memori dan gambar tadi itu. Jadi bayangkan jika kita ni sebagai anak dia lagi dapat merasakan sentuhannya, pelukannya dan ciumannya, air tangan masakan ibu kita ni itu, masakan. Ya. Tinggal hanyalah memori. Okay. Selepas kehilangan seorang ibu itu, kesedihan itu adalah normal lah. Kalau ia indah sedih, itu yang in the normal pelang tu. Ia normal untuk berasa sedih dan kita ni terima perasaan kita ni itu. Apa saja penyesalan kita ni kepada ibu kita ni itu tidak dapat diulang lagi. Tadi tidak dapat undo-nya orang putih. Kan di rewind semula masa tu pun tidak dapat. Way forward kita ni is kita ni sentiasa selepas kembali ke rahmatullah tadi lawat kuburnya, tadi sedekahkan Al-Fatihah, membaca surah Yasin dan tahlil lah. Bersedekah apanya orang diniatkan di atas nama ibu kita ni tu. Betul. Sebab itulah satu hakikat yang perlu kita diterima dalam kehidupan kita ni. Pasti ada yang datang dan juga ada yang pergi dalam kehidupan kita ini. Tidak kiralah sama ada ianya bersifat yang mempunyai jiwa ataupun nyawa ataupun tidak, pastinya akan berlalu pergi daripada kehidupan kita ni. Yang penting bila adanya yang dekat dengan kita adalah ibu ataupun juga bapa kita ni, bagaimana ni tuan untuk kita ni menghargai mereka selagi mereka masih ada pada ketika ini. Menghargai itu orang bukan sekadar meluangkan masa bersama orang seperti yang saya cakap tadi. Menghargai mereka ni orang memberikan keperluan itulah. Sebagai seorang warga emas ni, kebergantungannya seperti tempat tinggal yang selesa. Jadi kita dihargai mereka tadinya orang tadi sentiasa melawat mereka and then memberikan keselesaan itu. Kita ni sentiasa kadang secara personal secara pribadi, kadang ibu saya kadang ada yang WhatsApp tu nya bapa kau lainnya macam tu. Betul. Tapi kadang cuma manis macam dan berkeraja tu bertanya tapi sebenarnya dia rindukan kita ni. Dia sunyi tu kadang-kadang. Jadi weekend ke apa tadi datang ke rumah spend time sama indong kita ni tu, kita ni say terima kasih. Terima kasih Ma membesarkan aku. Terima kasih mengajar aku selama ni. And then kita ni hargai masa itulah bersama tu. Dan ini tunjukkan juga kepada yang sudah berkahwin kalau cara kita ni menjaga ibu kita ni tu, orang anak-anak kita ni dapat melihat ini cara bapakku menjaga niniku. Jadinya kalau sekiranya nanti kita ni sendiri sudah tua, mungkin anak kita ni berkarya yang sama. Baik Tuan, sebagai seorang pakar ataupun seorang yang lebih mendalami kepada orang sebagai psikologis, sebagai seorang kaunseling, untuk menanamkan sifat menghargai kepada indung lah, terutama sekali kepada ibu ya. Mungkin dapat dikongsikan bersama pada mungkin ada yang berkesempatan adik-adik ketani ya. Macam mana bagaimana untuk menanamkan di jiwa mereka rasa menghormati ataupun menyayangi ibu sehingga ke akhir hayat mereka. Soalan itu yang bukan saja orang anak-anak, even orang dewasa pun juga macam mana, sebab adalah salah satunya adalah didikan semasa kecil yang paling penting. Didikan ibu bapa maksudnya. Didikan ibu bapa semasa kecil. Jadi kalau ibu bapanya menghormati anaknya semasa kecil, insya-Allah anak itu kan menghargai macam kalau saya kena respect masa damit, saya mesti merespect indung kita ni tu. Tetapi juga kita ni sebagai seorang Islam memang diajarkan sudah kita ni untuk menghormati ibu bapa kita ni. Memang sudahnya orang kewajipan seorang anak
untuk menghormati ibu bapa tu. Jika sekiranya Inda dapat orang mungkin kita Inda tahu ada masalah yang dihadapinya untuk berkomunikasi bersama indong kita ni tu. Kadang ada silih kesalahfahaman apa, jadinya kita ni berbincang kenapa kesalahfahaman itu berlaku, jadinya orang untuk menyelesaikan masalah-masalah itulah kalau sekiranya ada masalah. Baik, bila kita melihat atau berbincang dari awal dan juga sekarang ini, ia melihat kepada seorang anak dan juga seorang ibu, tuan. Di mana kalau dilihat di seluruh dunia, kita ni seorang ibu akan membesarkan boleh dikatakan 20 orang anak, malah 40 orang anak pun boleh mampu. Tapi kalau seorang anak memang sukar untuk kita melihat mereka memberikan satu usaha ataupun khidmat yang sama daripada seorang ibu berkenaan. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga tuan, sebagai seorang adik-beradik, seorang lelaki lah ya, seorang lelaki mungkin abang sulung dan juga sebagainya, bagaimana untuk ia dapat menyamaratakan tanggungjawab mereka agar mereka ini akan dapat memberikan adik-beradik tersebut memberikan khidmat yang sama rata kepada seorang ibu, apatah lagi bila ibu ini sudah pun berada di lanjut usianya. Masalah yang tuan cakap tadi tu, anaknya ramai tapi seorang pun payah menjaga. Sedangkan ibu tu ia mampu menjaga 20 orang anak. Ia adalah satu masalah yang orang very common thing di Brunei ni lah. Macam anaknya banyak, masalah penjagaan apa ni. Yang paling penting adalah komunikasi antara adik-beradik itu. Mungkin ada adik-beradik itu ia bekerja mungkin. Jadi ada adik-beradik ini ia mungkin ia bekerja shift. Jadi kadang-kadang dalam keluarga itu ada ia membagi tanggungjawab itu sepenuhnya kepada seorang anak ini. Dan itu sebenarnya tidak adil kan untuk satu keluarga itu kalau anak adik-beradik itu ramai. Jadi komunikasi, perbincangan adalah sangat penting dalam satu keluarga tu. Jangan diberikan satu tanggungjawab tu sepenuhnya kepada seorang. And then sebagai lelaki sebagai kalau sekiranya nak sulung lagi tanggungjawabnya tu orang lagi tinggi. Betul. Ya, semestinya penjagaan ini orang dijaga atas kan, menjaga membagi makan, tetapi juga mungkin dari segi kewangan boleh dibincangkan. Ini handle kewangan, yang ini boleh handle penjagaannya, mungkin malam bergilir-gilir. Ada waktunya. Itulah hakikatnya. Kita ni di sini di dalam pembukaan masyarakat ini, segmen atau wawancaranya, mungkin ada kita ni bukan minda lah, mata kita ni, minda kita ni, telinga kita ni. Semoga ianya akan dapat kita ni sama-sama fikirkan dan juga di mana ada juga yang mengatakan aku sudah memberikan tanggungjawabku kepada ibu kerana aku memberikan ia wang untuk berbelanja untuk sebulan ini pun sudah sampai tanggungjawabku, tapi mungkin tanggungjawab pada anak yang lain ia menjaga dengan sebaiknya. Adakah ianya boleh dikatakan seimbang tanggungjawab tersebut ataupun ada ia punya satu berat sebelah, tuan? Okey, berat sebelah. Sebenarnya dalam kita ni menjaga indung kita ni dah sepatutnya berkira. Dan kita ni boleh berkira, ni aku lagi banyak tanggungjawabku, akulah anak yang terbaik. Ya, sepatutnya kita ni jaga dengan keikhlasan hati itulah. Kita ni indah memintakan balasan. Kita ni jaga ibu kita ni macam mana ibu kita ni menjaga kita ni semasa kecil atau. Dan dia berkira, anak ni berapa, anak ni berapa. Tidak ada. Jadinya kita ni jangan tanamkan dalam sifat kita ni itu yang kita ni berlawanan bersama adik-beradik yang lain itulah. Betul. Itulah tanggungjawabnya ya. Betul sekali. Jadi bila tadi Amar sempat menyentuh mengenai dengan tanggungjawab ini, kadang-kadang ya tuan ya, ini tidak kita tujukan khusus pada siapa-siapa, tapi kenyataannya kadang-kadang ada di antara masyarakat Ketani yang lebih merelakan orang tua tersebut ataupun indung tersebut, ayah ataupun ibu itu sendiri dijaga ataupun tugas untuk merawat ibu tersebut kepada pembantu misalnya, pada orang lain. Pembantu adalah orang lain ya dalam lingkungan keluarga kita. Walhal anak-anaknya ramai sebetulnya. Tetapi mereka untuk kerana orang katanya tu lebih mementingkan kerjaya, lebih mementingkan sosial hidup masing-masing. Mereka kadang-kadang terlepas pandang ataupun membiarkan ibu mereka dijaga oleh pembantu misalnya.
Jadi menurut Tuan sendiri bagaimana kalau dilema tersebut berlaku pada masyarakat kita ni? Okey, sebenarnya Macam Indong itu, Indong bini tadi itu lebih banyak bercerita, banyak meluangkan masanya dengan pembantu pula. Dan pembantu pula melayan mereka dengan cara yang paling baik. Macam mana pandangan Tuan sendiri? sebenarnya indah salah. Indah salah kalau kita ni meng-hire pembantu rumah untuk menjaga ibu kita ni. Kalau sekiranya kita ni sibuk masa waktu bekerja, tetapi itu bukannya alasan untuk kita ni selepas waktu bekerja tanggungjawab tadi masih juga kita ni serahkan tanggungjawab itu kepada pembantu. Itu yang a bit salah lah sebenarnya. Pembantu itu orang untuk merelief, untuk meringankan beban kita ni dalam penjagaan itu. Tetapi bukan diberikan untuk mengganti anak itu, bukan. Ya, betul. Bayangkan nanti kalau sekiranya ibu tu meninggal dunia, kita ni sedar kita ni spend enough time bersama ibu kita ni tu. Banyak masanya kepada pembantu rumah. Itu yang kita ni indah mahu, ianya jadi satu penyesalan kepada diri kita ni nanti. Mengapa aku nak spend time sama mama aku, kenapa aku fokus kepada kerja aku, kenapa aku kerja overtime, sedangkan aku boleh balik pukul 6 and then sembahyang berjemaah bersama-sama, makan dinner bersama-sama. Ya, betul, baik. Ya, kadang-kadang Mak Raya dan juga Tuan apabila dia sudah macam ibu tadi sudah mendada, baru tertimbul penyesalan yang mendalam, baru tadi mencari cuma tu kan. Jadi itulah biasanya berlaku pada masyarakat tani dewasa ini. Baik, menurut Tuan sendiri, apakah kesimpulannya dalam tajuk yang tadi bawakan, syurgaku di syurga? Okey, kesimpulannya hargailah ibu kita ni tu sebelum dia pergi. Kita ni mestilah menggunakan masa yang ada bagi yang masih mempunyai ibu yang masih hidup. Gunakan masa yang ada dengan sebaik mungkin. Kalau orang putih, act as if today is your last day together. Anggap hari ini adalah hari kita ni terakhir bersama-sama. Sebelum kita ni tidur, ini advice saya yang saya bagi kepada klien saya. Minta maaf kepada orang yang kita ni sayang. Maafkan juga orang yang kita ni sayang tu. Sebab kita ni dah tahu bila-bila masa saja Allah boleh menarik nyawa. Bukan saja ibu kita ni, nyawa kita ni sendiri. Jadi kita ni minta maaf every night. Maafkan juga ibu kita ni tu secara ikhlaslah. Sebelum saya barangkali mengakhiri hujah saya hari ini, izinkan saya membaca sebuah puisi. Silakan. Ibu, tanpa engkau aku pasti tidak ada di sini. Tanpa kau aku pasti akan terlantar. Engkau sudah mengorbankan nyawamu demi aku. Ibu, maafkan aku jika aku sudah berbuat salah kepadamu. Maafkan aku jika aku sudah membuatmu cemas, dan maafkan aku jika aku sudah membuatmu khawatir. Ibu, aku rindu padamu, rindu akan pelukanmu, rindu akan ciumanmu. Semoga ibu tenang di sana. Terima kasih untuk segalanya, Ibu. Engkaulah syurgaku di syurga. Hasil nukilan sendiri. Baik. Itulah. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Tuan Hafiz bin Haji Kifli, merupakan pegawai kaunseling yang telah pun banyak orang meluahkan ataupun memberi pandangan secara peribadi mengenai dengan betapa mulianya insan yang kita panggil ibu ini. Kita ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.